Okay, yang saya tunjuk ni yang kita buat sebelum ni. Okay. Kalau tengok kat tepi ni, all access object. Kita dah buat objek table, jadual dan juga objek form, borang. Hari ni kita nak buat objek query. Okay, kalau tengok buku teks muka surat 154, ada beberapa langkah lah untuk kita nak buat query. Tengok langkah pertama, kita klik pada create di bar menu, kemudian klik query design, create query design yang ini. Okay, dia akan keluar table, okay, jadual-jadual yang kita dah wujudkan. Ada dua jadual kat sini. Kita akan buat query menggunakan satu jadual saja, iaitu jadual murid. Okay, jadi kita klik murid, lepas tu ambil add. Ini pada langkah 2. Boleh tengok Lepas tu kita close. Dia akan jadi macam ni, jadual murid akan dipaparkan. Langkah 4, klik view dan pilih SQL view. Okay. Pada menu kita klik view, pilih SQL view. Yang ini. Okay, dia akan keluar macam ni. Ini adalah arahan SQL. Dia bagi sintak umum. Okay, kita boleh ubahlah. Kat sini dia kata select from murid. Daripada jadual murid. Sebab tadi kita pilih jadual murid. Dekat sini dia tak nyatakan medan mana kita nak select. Medan apa kita nak paparkan tu dia tak nyatakan. Jadi kita buat sendirilah. Kita ikut dekat buku teks, dia tulis langkah 5, type select asterisk ataupun star. Select star from murid. Jadi saya tambah star saja. Select star from murid. Okay, kecil sikit Okay, itu adalah langkah 5. Langkah ke-6, data yang dicapai akan, langkah 5, klik run. Okay, klik run. Tadi saya buat select star from murid. Awak ingat lagi tak arahan ni untuk apa? Select star from murid. Apa maksud dia? Kita akan paparkan star ni semua medan. Ke-6 medan daripada jadual murid kita akan paparkan. Okay, saya cuba run, tengok betul tak dia paparkan. Klik run. Okay, tengok dia paparkan ke semua medan dalam jadual murid. Kan ada 6 medan. Okay, itu adalah kegunaan select all. Apa kegunaan select all? Untuk memaparkan semua medan dalam sesuatu jadual. Okay. Seterusnya langkah 6 dia ajak kita macam mana kita nak simpan query kita ni. Kita nak save. Okay, cara dia klik kanan pada query 1. Okay, ambil save. Save. Okay, kita namakan query kita sebagai query semua. Maksudnya kita paparkan semua medan. Query semua. Okay. Okay, jadi dia akan naik lagi satu objek yang ketiga kan, objek query yang ada dekat situ adalah query semua yang kita baru buat tadi tu, nama query kita query semua. Okay. Tengok dia tulis langkah 8, query yang disimpan dipaparkan di sini yang kita simpan tadi, query semua ni. Okay. Capaian data bagi query semua ialah kat sini. Ini adalah capaian data dia. Okey, kita cuba buat query yang lain. Query lain kita tengok balik yang kita belajar minggu lepas, muka surat 151. Kita akan buat contoh 1. Select ID murid, nama murid, from murid. Okey. Untuk buat query, mula-mula sekali kita klik apa? Ingat lagi tak tadi kita klik apa? Create kan? Create. Lepas tu klik apa?
Siapa ingat? Create, lepas tu query design. Query design. Lepas tu klik table murid. Kita nak buat query untuk table murid saja. Klik table murid, ambil add. Okay, dia akan keluar table murid kat sini, klik close. Selepas tu kita akan tulis arahan query. Untuk tulis arahan query menggunakan SQL, kita klik view. View, SQL view. Okay, dia akan keluar macam ni. Asas dia macam ni. Kita ubah. Kita ikut contoh 1. Select ID murid. Okay, koma, nama murid. From murid. Okay, kita ikut sebiji macam tu. Sekarang kita run dulu. Okay, run, tengok paparan output dia. Kalau dekat sini kita boleh jangka ada berapa attribute yang akan dipaparkan. Berapa attribute? Siapa boleh bagi tahu ada berapa attribute yang akan dipaparkan menggunakan arahan ni? Ada 2 attribute kan? ID murid dan nama murid. Okay, saya cuba run tengok betul tak? Ya, betul. ID murid dengan nama murid. Okay. Kalau tengok nama murid mula daripada Damia, Dia, Dennis, Tan, Kumar, Jessica, Khair, Muiz kan? Dia tak ikut urutan kan? Tak ikut urutan. Okay, tak ikut abjad. Nama murid ni tak disusun mengikut abjad. Dia ambil sebiji daripada jadual murid. Okay, susunan dia tak berubah. Dia ikut apa yang ada dalam jadual murid. Sekarang ni kita nak ubah. Kita nak susun ikut urutan menaik. Ikut medan nama murid. Macam mana kita nak buat? Kita nak ubah sikit. Kita ambil view, SQL view. Tadi kita buat arahan macam ni kan? Select ID murid, nama murid, from murid. Okay, jangan tutup lagi, letak kat bawah ni. Order by. Order by, kita nak susun ikut. Ikut apa? Ikut medan mana. Letakkan nama medan. Nama murid. Okay. Susun secara menaik. Menaik adalah ascending. ASC. Okay. ASC. Sekarang ni saya cuba runkan. Run. Okey, tengok. Urutan nama murid tu dah disusun mengikut abjad A sampai Z. Okey, Damia, Danish, Dia, Jessica. Tan ni nama dia start daripada T. T tu paling akhir lah. Okey, dia susun ikut urutan. Okey. Kalau kita tengok balik coding dia, tengok balik apa SQL dia macam ni. Okey, macam ni. Mesti ada arahan order by. Kalau minggu lepas kita belajar select from where, ada syarat where, lepas tu letak order by. Kan? Sebenarnya untuk order by ni tak letak arahan where pun boleh. Tak ada syarat pun tak apa. Kan? Macam minggu lepas kita belajar dia ada arahan dekat sini where. Where kan? Syarat apa-apa kan? Lepas tu baru order by. Tapi sebenarnya kalau tak ada syarat pun boleh kita gunakan order by. Okay, saya cuba runkan lagi sekali. Okay, betul output dia. Kalau betul barulah kita save. File save as. Ini adalah kita letak nama kita. Okay, letak nama query isi nama. Maksudnya susun ikut nama. Okay. Okay. Itu adalah contoh 1. Kita cuba contoh lain. Tengok contoh muka surat 152.
Okay, kita nak buat arahan select where. Okay, mula-mula sekali kita nak create query, ambil create, query design, pilih table murid, okay, add dan close. Okay, kemudian kita klik apa? Awak boleh catat sikit arahan untuk tulis query. Tadi kan create, lepas tu query design, pilih jadual murid, add. Lepas add, kita close. Lepas close, kita klik view. Lepas tu SQL view. Okay, dekat sini kita tulis arahan kita, select nama murid, koma, jantina, koma, kaum. From murid, where, jantina sama dengan, buka tutup ni, okay, buka tutup kata tu, lepas tu letak perempuan. Okay. Macam tu. Okay, kita cuba run tengok ada output dia tak ataupun salah ke. Kalau salah kita ubah lagi. Okay, run. Tengok bila awak run, dia akan keluar output yang betul lah. Dia akan keluar ikut syarat yang kita bagi tu. Syarat yang kita bagi adalah where jantina sama dengan perempuan. Jadi dia akan paparkan yang medan jantina dia perempuan. Okay. Kalau awak ingat balik arahan tadi, select nama murid, koma, jantina, koma, kaum. Sebab itulah dia paparkan 3 medan. Okay. Dan ini adalah syarat dia. Okay. Dia tak paparkan semua rekod, dia hanya paparkan 3 rekod sahaja. Rekod Damia, rekod dia dengan rekod Jessica. Sebab ada 3 orang ni sahaja yang jantina dia adalah perempuan. Okay. Jadi bila output kita dah betul, kita save. Klik kanan, save. Okay, yang ni kita letak sebagai query jantina. P, perempuan. Okay. Nama tu tak kisahlah, nak letak nama apa pun tak apa. Okay, saya letak ni supaya mudah kita nak kenal lah. Nanti nak tengok balik arahan dia kan. Okey, seterusnya muka surat 153 kita akan buat penyataan select order by. Okey, ingat balik untuk kita buat query, mula-mula sekali kena klik apa? Klik apa? Catat tadi kan? Create. Create. Okey, betul. Lepas tu query design. Okay, catat ya. Murid. Lepas tu add. Lepas tu close. Untuk kita tulis arahan SQL, klik view, SQL view. Okay. Kali ni select nama murid. Nama murid. Okay, koma, jantina, koma, kaum. Okay. From murid, where jantina sama dengan perempuan. Okay, jantina sama dengan perempuan. Order by nama murid. Ascending. Okay. Kali ini kita buat descending pula. Untuk susunan menurun. DESC, descending. Okay. Semicolon. Ya, macam tu. Kita cuba runkan dulu. Run. Ya, tengok. Tadi kita paparkan berdasarkan syarat jantina perempuan. Okay. Dan susunan nama ikut menurun. Jadi nama Jessica dekat atas, dia kat bawah yang nombor 2. Lepas tu
akhir sekali Damia. Okay. Katakan saya nak edit, saya nak ubah SQL view. Saya pergi balik SQL view, saya nak paparkan jantina lelaki. Jadi saya ubah kat sini. Okay, lelaki. Okay, sekarang saya run kan. Tengok. Dia akan paparkan yang murid yang jantina dia lelaki dan urutan ikut susunan nama murid secara menurun. Abjad menurun. T, K, KU, KH dengan Danish. Kan? Sebab descending. Descending urutan menurun. Nampak kan? Faham kan? Okey, lepas tu dah output betul, kita save. Okay. File, klik dekat query 1, save. Namakan sebagai query jantina L descending. Okay. Okay. Okay, jadi kita boleh tengok dekat sini query yang kita buat dah ada 4 dah query. Okay. Senang je kan untuk query kan? Dia mudah sebab query ni awak buat query untuk satu jadual saja. Okay, jadual murid. Tak melibatkan jadual markah. Sebenarnya query ni boleh melibatkan lebih daripada satu jadual. Kita nak combine jadual murid dengan jadual markah pun boleh. Okay, boleh sebenarnya. Tapi dalam silibus awak dia ajak query untuk satu jadual saja. Okay, jadi arahan dia macam ni lah, senang je. Okay. Kalau untuk query lebih daripada satu jadual, lebih mudah kita buat macam ni. Create, query design. Ini tak ada dalam silibus awak, saya tunjuk je lah. Kalau nak gabungkan lebih daripada satu jadual, klik murid, add. Lepas tu klik jadual markah, add. Okay. Hari tu kan kita dah buat relation, kita dah buat hubungan. Ni hubungan one to many. Kan? Okay, untuk kita buat query lebih daripada satu jadual, kita guna cara ni lebih mudah. Okay, cara dia, kita tak guna arahan SQL, kita klik je kat sini. Table murid. Okay, daripada table murid, daripada jadual murid, medan mana yang kita nak paparkan? Katakan ID murid. Field ni adalah medan. Kita paparkan ID murid. Lepas tu mungkin daripada jadual murid juga kita nak paparkan nama murid. Mungkin macam tu. Lepas tu daripada jadual murid juga kita nak paparkan jantina. Lepas tu katakan dah seterusnya kita nak ambil data dari jadual markah. Klik jadual markah ni dulu. Ni table kan? Table mana kita nak pilih? Table markah. Okay, medan mana dalam table markah tu yang awak nak paparkan? Katakan BM atau keputusan BM dia kan? Lepas tu markah apa lagi awak nak tahu? BI kan? Macam tu. Ni saya tunjuk contoh je. Lepas tu katakan science, matematik last sekali. Markah matematik. Okay. Lepas tu show. Show ni maksudnya kita nak paparkan. Okay, jadi saya write semua saya nak show. Jadi nanti bila saya laksanakan query, dia akan keluar berapa medan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan paparkan 7 medan dari 2 jadual. Daripada jadual murid dan jadual markah. Okay, saya cuba run. Tengok dia paparkan macam ni. Kan? ID murid tadi saya paparkan. Lepas tu nama murid pun tadi saya show. Show tu macam select lah kan. Lepas tu jantina. Lepas tu markah BM, BI. Oh yang ni markah apa tadi Tak perasan pula. Lepas tu science. Okay. Ni ada error sikit ni.
Mana arrow dia? Sekejap Markah. Oh, sains 2 kali. Saya silap tadi. Patutnya dekat sini matematik. Matematik kan. Okay, kita runkan lagi sekali. Tu baru betul. Okay. Boleh tak? Senang je. Kalau kita nak tengok dari segi SQL dia, klik kat sini. Tadi saya guna dalam bentuk jadual. Okay, relationship. Okay, sekarang saya tengok daripada coding dia, SQL view, dia jadi macam ni. Select murid.id murid, maksudnya daripada jadual murid, kita pilih medan ID murid. Daripada jadual murid juga, kita pilih medan nama murid. Ini pun daripada jadual murid, medan jantina. Okay, kalau tengok dekat sini, daripada jadual murid. Sebab tu jadual tu, nama jadual duduk dekat depan. Nama jadual titik, lepas tu atribut apa yang kita pilih. Jadi tadi kan saya pilih 3 atribut daripada jadual murid. Inilah ID murid, nama murid, jantina. Okay, daripada jadual markah tadi saya pilih 4 atribut iaitu BM, BI, Sains, Matematik. Okay. Ini arahan dia pelik sikit lah. From murid, daripada jadual murid, inner join. Inner join maksudnya dia combine, dia gabungkan, dia hubungkan dengan jadual markah. Okay. Macam mana dia hubungkan dua jadual ni daripada jadual murid dengan jadual markah, macam mana dia join, macam mana dia hubungkan dengan ni. ID murid ni, ID murid. Tengok. Sebab apa? Sebab dalam jadual murid kita letak ID murid kan? Ada ID murid. Dalam jadual markah pun ada medan ID murid. Kan? Sebab itulah dia jadi wujud hubungan antara dua jadual ni. Pasal apa wujud hubungan? Sebab ada atribut yang sama dalam kedua-dua jadual. Okay? Di mana atribut ni ID murid dalam jadual murid kita panggil sebagai kunci. Kunci apa? Apa ingat? Atribut ID murid dalam jadual murid kita panggil sebagai kunci primer. Okay? Dan bila kita pindah dia ke jadual markah, dekat sini dia jadi kunci asing. Okay, arahan dia pelik sikit lah kan. Okay, ini adalah output dia tadi. Okay, jadi yang ni kita boleh letak nama sebagai query markah. Query markah. Okay, ini paparan dia. Okay, jadi ada soalan berkaitan dengan query? Ada soalan tak? Nama query biasakan kita letak query dekat depan tu supaya kita mudah nak kenal. Kita boleh juga tak nak letak query kat depan ni. Okay, kita letaklah macam jantina ke nama ke boleh juga. Tapi nanti kita confuse. Okay, file ni duduk di bawah objek mana? Kan? Jadi lebih baik kita letak nama objek kat depan. Query apa kan? Jadi kalau boleh letak jadual markah, jadual murid macam tu. Okay.